Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kurniakan kebaikan. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Apa khabar semua? Mudah-mudahan diberikan kebaikan dan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kena sentiasa beringat, sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat masa lapang. Sebab Nabi SAW bersabda ada dua nikmat ni lah yang sering dilalaikan oleh manusia ataupun sering manusia ni lalai dengan dua nikmat ni. Pertama nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Alhamdulillah pagi ni kita yang dapat join ini, Allah telah berikan kita kesempatan masa untuk kita mensyukuri dan menghargai dua nikmat yang besar ni, iaitu nikmat masa lapang. Kalau tak lapang kita takkan boleh duduk dalam majlis ilmu ni kan. Yang kedua nikmat sihat. Kalau kita sakit mungkin kita tak dapat duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi dua nikmat yang besar yang sering dilalaikan oleh manusia. Sebab itu alhamdulillah kita kena syukur. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Terima kasih pada Puan Amira atas kendalian majlis yang sangat baik pada pagi ini. Dimuliakan juga pada Puan Ros selaku pengerusi Gemma Nur Iman dan ahli jantan yang sangat bertenggur lumus untuk menjayakan program ni. Seterusnya para ibu, kalau ada ayah-ayah yang ikut kita, para ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, sebelum kita masuk dalam pengajian kita melalui buku biografi agung Rasulullah SAW, okey, saya nak respon sikit soalan yang lepas. Saya lupa soalan apa yang Puan Azrina tanya kan, saya tak sempat nak respon. Tentang background Maria Kiptiah. Oh, background Maria Kiptiah. Jarang dengar tentang dia, Ustaz. Okey. Saya terlupa apa benda, saya buka apa benda saya lupa. Maria Al-Kiptiah. Okey. Maria Kiptiah ni dia adalah hamba yang kita tahulah kan, yang kita tahu kot hamba yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis, Raja Mesir ketika itu, yang bila Nabi utus surat kepada pembesar-pembesar negara sekitar Madinah untuk ajak kepada Islam, untuk dakwah pada Islam. Okay. Raja Muqawqis hadiahkan dua orang hamba, satu Maria Al-Kiptiah, okay. Yang kedua adalah Allahumma salli asmat Shirin Al-Kiptiah, adiknya. Okay. Shirin Al-Kiptiah Nabi berikan kepada sahabat namanya Hasan bin Thabit, penyair zaman Nabi SAW tu, okay, untuk jadi isteri. Maria Nabi ambil, asalnya ialah hamba, tapi bila ketika itu belum turun syariat lagi tentang penghapusan perhambaan ni. Okay, jadi ketika itu syariatnya kalau kita memiliki hamba, yang disebut dalam Quran, au ma malakas aimanuhum kan, aimanukum ke, ma malakas tu maksudnya hamba perempuan yang dimiliki. Ni hamba perempuan yang dimiliki hanya kita berikan mahar saja, iaitu berikan mas kahwin,
Okay. Dah terus jadi isteri, terus jadi isteri kita. Walaupun dia tak melalui proses yang namanya majlis ijab kabul tu lah. Tak perlu ada wali, tak perlu ada itu sebelum perhambaan tu dihapuskan ataupun dimansuhkan. Okay. Jadi itulah dia sebut tentang tu. Jadi Maria Al-Qibtiyah ni adalah salah satu-satunya wanita ataupun isteri selain daripada Khadijah yang memberikan zuriat kepada Nabi SAW. Jadi mak dia digelarkan sebagai Ummu Ibrahim. Mak Ibrahim, sebab Ibrahim bin Muhammad itu adalah anak daripada perkongsian hidup dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah Maria Al-Qibtiyah. Dia memang tak banyak kisah Maria Al-Qibtiyah. Sama juga nanti kita akan bincang seorang yang saya rujuk banyak juga, tak ada nama penuhnya pun tak ada kan, kisah dia pun tak ada, iaitu Maisarah yang menjadi pembantu Nabi SAW dalam perniagaan ke Syam sewaktu menjalankan perniagaan Khadijah di Syam kan. Jadi Allahu SWT, saya pun cari siapa Maisarah ni. Tapi yang confirmnya Maisarah tu lelaki lah, bukan perempuan. Maisarah tu lelaki. Okey, hanya disebut ghulam. Ghulam ni maksudnya hamba lah. Hamba yang dimiliki oleh Khadijah. Okey, yang Khadijah perintahkan dia untuk bantu Nabi SAW. Jadi sama juga dengan Maria Al-Qibtiyah. Dia asalnya hamba, tapi bila status hamba ni, kalau kita banyak status hamba ni dia tak ada sejarah, tak ada latar belakang bila hamba. Contohnya kita kata Allahumma salli alaihi hamba kepada Abu Bakar kan. Dia sebut ghulam je, ghulam Abu Bakar. Okay. Hamba kepada siapa? Kecuali hamba yang macam Bilal bin Rabah. Itu dari kisah dia, dari jasa dia kan. Bilal bin Rabah kan. Tapi sejarah hidup dia tak ada. Kita tahu Bilal bin Rabah, dia asalnya daripada Habsyah. Benda tu je. Tak ada cerita. Cuma cerita yang banyak adalah jasa dia kepada Nabi SAW. Dan peranan dia dalam Islam. Macam itulah. Boleh insyaAllah. Saya pun dah cari juga Maria Al-Qibtiyah. Hanya sekadar itu cerita tentang Maria Al-Qibtiyah. Tapi dia adalah isteri Nabi SAW lah. Boleh insyaAllah. Tak maaf. Kalau nanti saya akan cari lagi kitab-kitab yang lebih besar lagi lah. Untuk siapa Maria Al-Qibtiyah. Lebih ni. Menarik kan? Sebab kita pun suka dengan nama Maria Al-Qibtiyah pun sedap namanya. Kemudian selain daripada Khadijah, dia seorangnya dapat beri zuriat pada Nabi SAW. Okay? Ustaz, Jadi menarik. Dalam saya mencari 2 minggu ni kan, yang satu saya jumpa daripada perkongsian asatidzah daripada seberang Indonesia. Saya lupa nak catat asatidzah perempuan. Kalau Ustaz jumpalah dalam mana-mana kitab nanti, mungkin boleh lagi cantik lah kita dapat bila daripada riwayat hadis yang mana kan. Maria Al-Qibtiyah ni antara yang jadi keistimewaan dia bila Rasulullah dah wafat. Dia antara isteri yang sangat menjaga perlakuannya sampaikan dia membataskan perbicaraan dia dengan orang luar yang kira hal penting je baru dia bercakap, dia bersuara. Maknanya antara semua isteri itu antara yang istimewa daripada Maria Al-Qibtiyah lah. Itu yang saya nampak, jumpa satu cerita lah yang saya tak dengar sebelum ni. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih insyaAllah. Terima kasih atas perkongsian maklumat tu. InsyaAllah nanti kita akan kaji lagi. Saya pun rujuk kitab bahasa Arab, tapi tak banyak cerita pasal Maria Al-Qibtiyah. Hanya sedikit je lah. Adiknya Syirin lagilah sikit je. Sebab Nabi tak berkahwin dengan Syirin. Hanya Nabi berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah saja kan. Okay, tak apa insyaAllah. Jom kita masuk dalam tajuk seterusnya, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kita dah bincang sebelum ni, tapi secara ringkas, hari ni kita akan bincang secara detail sikit tentang bagaimana perkahwinan baginda SAW dengan Allahumma salli dengan Sayyidatina Khadijah. Okay. Nama kita dah bincang dah, Sayyidatina Khadijah siapa dia, di awal tu. Okay, di awal. Hari ni kita bincang detail sikit lagi tentang Khadijah ni. Okay.
Dalam satu hadis kata Nabi SAW, Rasulullah bersabda, Allah tidak memberikan kepadaku pengganti isteri yang lebih baik daripada Khadijah. Okay. Dan dia beriman kepadaku dikala semua orang mengingkari kenabianku. Dia membenarkan kenabianku dikala semua orang mendustakan diriku. Dia membantu diriku dengan hartanya dikala semua orang tidak mau menolongku. Melalui dia, ini Allah menganugerahkan aku anak-anak tidak pada isteri yang lain. Tidak pada isteri yang lain. Okay. Jadi hadis ni ada dua. Pertama, keluar mungkin sebelum lagi Nabi berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah. Satu. Yang kedua, kalau Nabi berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah sekalipun, ketika itu memang dia bukan status isteri. Faham ni antara perbahasan saya lah, sebab buku saya ni pernah disemak oleh Jakim dan KDN, dan diberikan pada panel penilai ataupun pemeriksa buku lah. Okay. Dan ketika itu tak silap saya, dia yang semak buku saya ni pensyarah UIA, dia memang bahagian ni lah. Jadi dia adalah yang telefon tanya soalan, patutnya Ustaz tak boleh letak nama isteri-isteri Nabi di kalangan para hamba ni. Ini yang saya sebut ni. Okay. Ini isteri Rasulullah SAW di kalangan hamba. Dia sebut bahawa dia bukan isteri, Ustaz. Dia memang bukan isteri. Dia memang hamba. Dia memang hamba. Kemudian hujah saya ialah buku saya ni bukan hanya untuk orang dewasa macam kita, saya sebut. Prof, buku ni untuk semua lapisan masyarakat. Hatta anak-anak kecil pun akan baca buku saya. Sebab itu saya letak gambar yang banyak, kan? Lepas tu dengan ilustrasi yang menarik. Saya takut nanti bila anak-anak kita baca, dia tak sebut, dia sebut hamba-hamba Rasulullah SAW. Okay. Kemudian dia baca Maria Al-Qibtiyah, dan dibaca, nampak Maria merupakan hamba yang dikahwini Rasulullah SAW dan dimendahikakan setelah melahirkan Ibrahim, anak lelaki. Jadi Nabi ada anak dengan hamba. Takut anak kita kata Nabi ni ada gundik, macam raja-raja ni ada gundik, dia boleh bersama dengan mana-mana gundik yang dia nak, kan? Jadi takut macam tu. Jadi akhirnya yang Prof tu dia kata, okey lah kalau gitu saya setuju yang ni. Jadi kekalkanlah isteri Rasulullah di kalangan hamba walaupun bukan isteri. Jadi hadis tadi datang ada dua sebab. Ada dua. Pertama, mungkin belum berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah. Yang kedua, kalau ikut dalam hukum memang dia bukan isteri. Dia bukan isteri. Dia adalah Allahumma salli, dia adalah hamba. Tapi bila hamba diberikan mahar, peranan dia macam isteri terus. Jadi kita senang tulis isteri lah. Itu disebut tentang tu. Okey. Kita pernah dengar kisah, nanti kita akan bincang panjang tentang Sayyidatina Aisyah. Dia rasa cemburu dengan Nabi SAW bila Nabi sering menyebut nama Khadijah, kan? Lalu kata Aisyah, si nenek tua yang berpipi tembam itu juga yang kamu sebut. Sedangkan Allah telah memberi kamu, kami semua isteri kamu yang terbaik. Lalu Nabi bersabdalah dengan ni. Okay. Nabi kata, kamu bersama aku ketika aku dah senang. Khadijah bersama aku ketika aku susah. Jadi dialah yang beriman kepadaku dalam masa yang sama, dalam situasi di mana orang semua menentangku. Itulah sampai, dan akhirnya Aisyah ni dia Allahumma salli, dia akurlah tentang besarnya jasa Sayyidatina Khadijah kepada Nabi SAW. Okay. Sebenarnya Nabi selepas kewafatan Khadijah, Nabi tak nak kahwin lagi. Okay. Tapi sampailah dilihat bahawa perlu ada seorang untuk menguruskan kehidupan Nabi SAW, dari sudut bantu Nabi ni. Jadi sebab itu ramai di kalangan para sahabat mencadangkan kepada Nabi untuk berkahwin. Jadi akhirnya Nabi berkahwinlah dengan Saudah binti Sam'an, kan? Itu isteri yang kedua selepas Khadijah. Okey. Itu sebut tentang tu. Jom. 17 tahun lamanya Rasulullah SAW hidup bersama bapa saudaranya Abu Talib. Semalam saya terjumpa satu kitab. Okay. Allahumma salli. Menarik untuk diperbahaskan nanti insyaAllah. Abu Talib ni
ya memang pendapat mengatakan bahawa dia wafat dalam keadaan dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada pendapat juga kata dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman. Yang tak beriman tu adalah Abu Lahab. Abu Lahab memang Allah dah confirmkan dia tak beriman. Tabbat yada abi lahabin wahab kan. Memang tak akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Abu Talib ada riwayat kata dia beriman. Tapi kalau kita bangkitkan benda tu jadi polemik yang hebat lah. Perbahasan yang hebat sebab kebanyakan kita tahu bahawa Allahumma salli ala sayyid Abu Talib ni dia wafat dalam keadaan dia tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak apa. Kalau itu pun tak kisah. Yang tu pun boleh kita perbahaskan. Tapi ialah kalau anda kata pak cik Nabi SAW tu wafat dalam keadaan tak beriman, tak beriman. Allahumma salli ala sayyidina itu bermaksud hidayah bukan milik Allah. Hidayah bukan milik Nabi. Dia adalah milik Allah semata-mata. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Okey. Maksudnya Allah nak turunkan ayat Quran ni asbabnya adalah pakcik Nabi yang sayang pada Nabi tidak beriman pada Allah SWT. Tapi di akhirat sana nanti macam mana? Wallahu a'lam. Itu kita tak tahu. Adakah Abu Talib duduk di dalam neraka ataupun Allah ampunkan dosa-dosa Abu Talib? Itu hak Allah SWT. Cuma itu. Yang kedua, beri syarat pada kita bahawa keimanan tu tak boleh diwarisi walaupun dia anak saudara ni seorang Nabi, penghulu manusia, penghulu para Nabi. Tapi beriman tu dia individu masing-masing. Bila Allah beri hidayah, dia patut syukur atas hidayah tu. Macam tu disebut tentang tu. Jadi setelah kewafatan atuk Nabi SAW, Abdul Muttalib, ketika itu Abdul Muttalib ni panggil semualah sebelum wafat tu dia panggil semua anak-anak dia. Jadi dia tanya siapa yang nak jaga Muhammad selama mana aku ni meninggal dunia. Ini kita pernah bincangkan. Tapi sebelum panggil anak-anak dia semua, Nabi pernah panggil Rasulullah SAW dulu. Abdul Muttalib atuk Nabi SAW panggil Nabi Muhammad dulu. Dia kata, wahai Muhammad, kalau atuk dah meninggal ni, nanti kalau atuk dah tak ada, kamu nak duduk dengan siapa? Kamu nak duduk dengan siapa? Nabi SAW ketika itu menjawab, aku nak duduk dengan pakcikku Abu Talib. Jadi ketika mana dikumpulkan semua anak-anak dia, dia kata siapa yang nak jaga Muhammad kalau ayah dah tak ada lagi? Semua diam, semua tak bersuara kan. Jadi ketika itu atuknya berkata, wahai Abu Talib, Muhammad pilih engkau. Muhammad pilih engkau. Dan ketika mana Abu Talib dengar bahawa Muhammad pilih dia, Abu Talib terus kata dengan ayah dia, wahai ayah, di kalangan adik-beradik akulah yang paling miskin. Kemudian di kalangan adik-beradik ni akulah yang paling anak ramai. Aku bimbang, aku tak boleh nak jaga dia. Tapi kata atuk Nabi SAW, wahai Abu Talib, Muhammad pilih engkau. Akhirnya bila dibawa Nabi SAW balik ke rumah, kecintaan yang sangat mendalam Allah campakkan dalam hati Abu Talib kepada Nabi SAW, melebihi cintanya pada anak-anak kandung dia. Sebab itu kalau kita rujuk dalam surah Ad-Duha kan, wa ammal yatima wa wajadaka yatima fa'awa. Kami dapati engkau wahai Muhammad yatim dan kamilah yang pelihara engkau. Macam mana Allah pelihara Nabi? 3. Allah tanamkan kecintaan yang mendalam kepada hati Halimatus Sa'diyah. Walaupun Halimatus Sa'diyah ni kecewa, dia datang lambat, anak-anak orang kaya semua telah diambil untuk disusukan. Tinggallah anak yatim ni, disangka tak ada upah yang mahal. Tapi dia bawa balik dalam keadaan dia kata dah tak ada apa-apa, bawa balik lah kan. Tapi bila sampai di rumah, Allah campakkan kecintaan yang mendalam kepada Halimatus Sa'diyah kan. Jadi sehingga kan sepatutnya pulang 2 tahun, tapi dia minta lagi untuk tambah lagi sehingga 4 tahun. Itu pun sampai peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Kalau tak berlaku pembelahan dada tu mungkin dia jaga lagi lama lah. Yang kedua, wa wajadaka yatiman fa'awa, kata Allah, kami campakkan kecintaan yang mendalam kepada Abdul Muttalib, atuk Nabi SAW. Sebab itu
antara cucu yang paling disayang adalah Nabi Muhammad SAW. Okay. Sehingga kan orang lain melarang yang lain duduk di kerusi yang dihaskan oleh Abdul Muttalib. Tapi bila Nabi Muhammad naik kat situ, Abdul Muttalib kata biarkan dia. Sebab satu hari nanti dia sangat layak untuk duduk di kursi itu. Jadi itu doa rupanya kepada Nabi SAW jadi pemimpin tertinggi Quraisy kan, Mekah ketika itu. Yang ketiga, yang wawajadaka yatiman fa'awa, Allah campakkan kecintaan yang mendalam kepada Abu Talib. Abu Talib. Jadi lama dia bela. Ada riwayat kata 18 tahun, ada riwayat kata 17 tahun. Okay. 17 tahun lamanya Rasulullah hidup bersama bapa saudaranya. Seringkali Rasulullah sedih memikirkan bagaimana cara nak membantu dan tidak menyusahkan kehidupan bapa saudaranya. Sebab itu daripada kecil-kecil Nabi Muhammad dah ambil upah apa? Upah jaga kambing. Kambing milik orang Mekah. Kan? Dengan upahnya beberapa kirat lah. Kirat tu beberapa ni sebab Allah SWT dia nak bantu Allahumma SWT nak bantu pakciknya. Nak bantu pakciknya. Okey. Sampailah satu hari, pada saat Rasulullah sedang termenung, maka datanglah Abu Talib menghampiri beliau dan berkata, anakku, aku seorang yang tidak berharta, bertahun-tahun lamanya kita hidup menderita, kita tidak ada barang dagangan pun untuk dijual dan tidak mempunyai harta untuk menampung keperluan seharian. Sekarang lihatlah kaum Quraisy sedang bersedia, lihatlah kaum Quraisy sedang bersedia berangkat ke negeri Syam membawa barang-barang Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah binti Khuwailid ini seorang yang kaya sebenarnya. Kan, kalau kita pun dah tengok bekas tapak rumah Khadijah, bekas tapak rumah Khadijah ni. Ni mimbarnya, okey. Ni tengok, ni punya ni. Ni sebelum diruntuhkan, sebelum diruntuhkan. Kebetulan saya baru ni ziarah ataupun berayalah rumah PU Izzat. Dan PU Izzat baru-baru ni dia bawa balik daripada Mesir. Pesta buku antarabangsa kan, Mesir. Dia pergi pula dengan Syekh Amin, ahli Majlis Fatwa Kedah. Syekh Amin ni orang hebat lah, sangat hebat. Okay. Waktu dia belajar di Mesir dulu, jadi dia boleh masuk banyak tempat yang lain orang tak boleh masuk. Jadi ketika tu dia banyak jumpa buku yang buku tu jarang diketahui di pasaran. Jadi pernah dulu sebelum diruntuhkan ada seorang yang ambil gambar dengan kamera dia. Tapi kamera zaman dulu kita tahulah kamera macam mana kan. Kamera macam mana kan. Jadi dia dapatlah ambil gambar. Okay. Jadi ni gambar-gambar ni adalah gambar Allahumma SWT. Ni bukan ilustrasi, ni memang gambar runtuhan. Diruntuhkan rumah Khadijah tu sebelum dibesarkan Masjidil Haram. Sebelum dibesarkan Masjidil Haram. Sama juga dengan Masjid Nabawi juga. Sebelum diluaskan Masjid Nabawi, ada yang sempat ambil gambar. Untuk sebagai bukti. Kalau kita lihat rumah Khadijah, tengok ada tiga tingkat kan. Satu bawah tanah kan. Satu lagi atas ni ground, dari lower ground ni ground. Lepas tu ada satu tingkat lagi ke atas, ada tangga kan. Jadi lepas tu keluasannya masya-Allah. Zaman tu kalau luas macam ni berarti besarlah. Sebab rumah Nabi SAW di Masjid Nabawi pun hanya 4.5 meter saja kali 4.5 meter. Jadi tak besar mana. 1,5 meter dah jadi bilik tidur Nabi SAW. Jadi baki tinggal apa? 3 meter je untuk ruang tamu, untuk solat, untuk masak kan, untuk masak, okey, untuk menerima tetamu. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, memberitahu kepada orang-orang mukmin, kalau kamu bertamu dengan Nabi SAW, jangan menunggu ketika makanan siap. Makanan dah siap baru kamu datang. Lepas tu Allah kata, Allah sebut pada orang-orang beriman, kalau kamu dah habis makan, segera beredar. Sebab Nabi malu untuk menyuruh kamu balik sebenarnya. Nabi malu. Dan jagalah maksudnya privacy Nabi SAW, keselesaan Nabi, rumah Nabi sangat sempit gitu kan. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala Allah yang memberitahu kepada orang-orang dan para sahabat Nabi SAW. Rozitas Syarif. Mak Ustaz, maksudnya rumah sekarang ni
Khadijah telah menjadi sebahagian Masjidil Haram. Betul. Ada pendapat kata ni yang kuatlah tapak rumah Khadijah yang diruntuhkan ni adalah dia lift tandas perempuan kat belakang. Okey, dia dekat dengan rumah kelahiran Nabi SAW di depan sikit. Kalau ikut tapak lift kan kalau tandas belakang, tandas perempuan dengan tandas lelaki, lift tu. Lift tu adalah tapak rumah Khadijah kat situ. Sebahagiannya lah, bukan seluruh sebahagiannya. Dan ada juga kata tandas lelaki dekat yang belakang tu dekat Marwah tu, itu adalah tapak rumah Abu Jahal. Tapak rumah Abu Jahal. Okey, apa dia sebut tentang tu. Rumah Abu Bakar kita tahu kan, di Hotel Hilton tu kan. Kemudian tapak rumah Allah SWT, Sayyidina Ali dekat atas Jabal Qubais. Okey, atas Jabal Qubais dekat istana raja sekarang ni. Jadi sekitar tu lah semua sekitar tu. Okey. Kalau kita lihat memang Khadijah ni seorang yang kaya. Ustaz, sebab tu kenapa dia tak menyelesaikan sejarah ni ya? Sayang rasa macam runtuhkan. InsyaAllah. Sayang runtuhkan. Jadi kita hanya dapat lihat gambar je lah. Sebab dia perluasan Masjidil Haram. Dia termasuk dalam perluasan Masjidil Haram. Kalau dilihat pun kalau tak diluaskan Masjidil Haram, dia akan jadi kesusahan ataupun kerumitan jemaah haji lah, jemaah umrah kan, kalau tak diluaskan. Jadi tak dipelihara rumah tu, ada sebabnya. Ada sebab yang dibolehkan lah. Ada sebab dibolehkan. Itulah sebab tentang tu insyaAllah. Okey. Kalau rasa Kaabah ni kat Malaysia kan, kat negara kita ni, rasa ni semua di ni semua dipelihara kan. Oleh kerana dia berada di Arab Saudi, banyaklah benda yang mereka tak pelihara sebenarnya. Boleh je kalau nak pelihara kan. Okey. Rumah Piramli pun tak runtuh kan. Itu baru Piramli kan. Itulah sebut tentang tu. Allahumma salli. Di rumah kelahiran Nabi SAW perpustakaan ya Ustaz. Betul. Itu tapi bukan rumah itu rumah tu dah dibina baru dah. Itu jadi perpustakaan. Tapak perpustakaan tu adalah tapak rumah Nabi SAW. Rumah kelahiran Nabi. Rumah ayah Nabi dan ibu Nabi lah. Okay, insyaAllah. Okay, jom. Jadi bila Abu Talib ni, dia sebenarnya ada bahasa yang macam menarik sikit lah untuk kita, bahasa yang mudah. Dia kata, wahai Muhammad, Pak Cik ni bukanlah orang kaya. Okay. Lepas tu kau dah duduk dengan Pak Cik dah lama dah, wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW dia kata, apalah peliknya bahasa Pak Cik pagi ni kan. Tak sama seperti hari-hari lain. Jadi kata Nabi SAW kepada Pak Cik dia kata, wahai Pak Cikku, dia kata, sebenarnya apa yang Pak Cik nak sampaikan? Dia kata, ini yang sewaktu dia kahwin dengan Nabi SAW kan? Okay, dia kata, ada seorang minat dengan kau, iaitu Khadijah. Tapi yang ini dia sebut adalah ketika mana Allahumma salli Nabi minta supaya ikutlah rombongan pedagang yang memperniagakan barang Khadijah. Sebab itu dia sebut kat sini, jika engkau mahu pergi kepadanya untuk keperluan itu, tentu dia akan mengutamakan dirimu daripada orang lain kerana dia sudah banyak tahu tentang kejujuran dan kesucian hatimu. Jadi pergilah jumpa Khadijah, mintalah kerja untuk jadi pembantu untuk menjual barang-barang Khadijah di Syam. Tapi kata Pak Cik dia, Abu Talib ni, sebenarnya aku tidak suka engkau pergi ke Syam kerana aku khawatir keselamatanmu di tengah orang-orang Yahudi. Ni kisah dulu masa umur Nabi 12 tahun kan. Nabi ikut Pak Ciknya Abu Talib, yang ketika Abu Talib jadi ketua rombongan pedagang daripada Mekah ke Syam. Tapi sampai ke pertengahan sempadan Syam tu, Bukhairah tu kan, ataupun nama dalam ni adalah Jejis.
ataupun dia Zios, dia rahib agama Nasrani yang sangat mahir tentang kitab Injil kan. Dia tahu bahawa akan lahir seorang nabi daripada bumi Hijaz kan. Jadi dia memindahkan biaranya daripada tengah-tengah bandar Syam tu ke sempadan laluan pedagang antara Syam dengan Mekah. Jadi ketika tu dia melihat keajaiban ya. Jadi dia tahu dalam rombongan tu ada seorang nabi yang dijanjikan. Dan akhirnya dia tahu bahawa yang nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW kan. Sebab ketika tu dia minta untuk lihat khatam an-nubuwah di belakang Nabi SAW. Jadi akhirnya dia dapat lihat khatam tu. Jadi dia nasihatkan kepada pakciknya Abu Talib ni supaya bawa balik Muhammad ni ke Mekah. Jangan teruskan perjalanan ke Syam sebab aku bimbang kalau orang Yahudi tahu pasti Muhammad ni akan dibunuh. Muhammad ni akan dibunuh. Okay. Sebab itu bila dah besar sikit kan walaupun dalam keadaan dia risau, bimbang, tapi dia nak juga Nabi Muhammad ni berdikari. Okay. Jadi akhirnya yang bawa Nabi SAW pergi jumpa Khadijah adalah Abu Talib. Nampak? Tanpa berfikir dua kali, Abu Talib pergi menemui Khadijah dan meminta agar Muhammad dijadikan sebagai salah seorang pembantunya. Cadangan itu terus diterima oleh Khadijah dengan hati yang senang. Maka Muhammad pun berangkatlah ke Syam dengan kafilah-kafilah rombongan-rombongan pedagang yang lain. Okey, jadi Khadijah pernah berjanji akan memberi keuntungan yang lebih 2 kali ganda kepada Muhammad SAW sepulangnya Nabi Muhammad daripada Syam. Khadijah pun meminta Maisarah. Okey, Maisarah ni sebenarnya disebut Ghulam Khadijah. Ghulam ni maksudnya hamba yang dibeliki oleh Khadijah. Pembantulah, pembantu. Jadi dia berikan Maisarah ni kepada Nabi SAW. Jadi Maisarah ni nama dia perempuan tapi sebenarnya dia lelaki. Nama dia perempuan sebenarnya dia lelaki. Okay, jadi bila sebut Ghulam ni maksudnya muda remaja lah. Dia bukan dah tua tak. Dia budak. Budak tapi bukanlah budak umur 10 tahun, 12 tahun. Dia macam belasan tahun lah. Untuk membantu Nabi SAW. Setibanya Nabi Muhammad SAW dan Maisarah di Abwa, Maisarah meninggalkannya dan berpesan beliau harus cepat-cepat menemui seorang. Okay. Ternyata orang yang ditemui itu adalah Khadijah. Okay. Maisarah ingin cepat-cepat menceritakan tentang kejujuran ketika berdagang bersama Nabi Muhammad SAW. Okay. Apa yang menariknya, setiap kali Nabi SAW membawa barang dagangan milik Khadijah, balik tu dengan keuntungan yang besar. Ada riwayat kata balik tu dengan tak ada bawa sisa barang pun. Tak ada bawa sisa barang pun yang dibawa balik. Semuanya habis laku dijual di Syam. Sebab itu bila Maisarah ni cerita tentang kemuliaan dia, sebab itu antara akhlak Nabi SAW ni masyarakat lain pelik tau. Kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab akhlak Nabi SAW, Nabi ni wala sakhaba fil aswaq, Nabi ni tak berteriak di pasar. Ketika itu memang pasar adalah tempat orang berteriak, menjerit-jerit untuk melakukan dagangan dia. Tapi dia pelik, Nabi Muhammad ni tak berteriak macam orang biasa kat pasar, tapi barang dagangannya laku. Apa yang dia buat oleh Nabi SAW sewaktu berniaga? Sebab itu kita kalau jadi peniaga, buka kedai makan ke, buka kedai apa-apa ke, kita jangan duduk kat dalam. Kita duduk kat dalam, kita kena duduk depan kedai. Duduk depan kedai dan lemparkan senyuman pada semua orang yang lalu lalang. Tak perlu jemput masuk, sini ada barang, tak perlu. Maksudnya hanya lemparkan senyuman saja, itu mampu menarik orang. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tak berteriak di pasar sebagaimana kebiasaan peniaga-peniaga berteriak di pasar. Sebab akhlak Nabi SAW, wala sakhaba fi aswaq, Nabi tak berteriak di pasar. Tetapi Nabi duduk di hadapan kedai dia, ataupun ialah ketika itu mungkin booth Nabi SAW, Nabi hanya melemparkan senyum pada orang yang lalu lalang dan dengan senyuman itu orang tertarik. Satu. Yang kedua, Khadijah ni berniaga apa Ustaz? Saya pernah tahu. Nanti saya rujukkan berniaga apa. Ada kata dia berniaga apa Ada ingat tak? Kalau ada ingat tu boleh. Saya pernah tahu. Tapi bila dah tahu maklumat ni bercampur-campur dia dah hilang lah. Nanti saya akan rujukkan.
Okay, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada ketikanya, ada seorang orang miskin ni datang nak minta Nabi SAW. Okay. Dia kata, boleh tak aku nak beli barang ni tapi aku tak ada duit, dia kata. Aku tak ada duit. Ini orang miskin. Nabi ni jujur, dia kata gini, aku ambil barang ini daripada perai, contohnya kalau buah-buahan ni aku ambil dia dengan 20 dirham. Aku ambil barang ni daripada ni dengan 20 dirham. Jadi kalau kamu nak beli, belilah dengan harga yang aku ambil daripada perai, iaitu 20 dirham. 20 dirham. Okay. Oh, kapas dan kapas, pakaian. Sekejap saya rujukkan, saya lupa. Sutera ada sebut sutera kan? Itulah. Okay. Jadi dia kata, saya ambil daripada perai 20 dirham. Jadi kalau nak beli, belilah dengan harga 20 dirham. Dia sebut tentang tu kan. Jadi orang miskin tu dapatlah beli barang tu dengan harga pokok je. Tapi dia tidak merugikan Khadijah. Tidak merugikan perniagaan tersebut. Okay. Tidak merugikan perniagaan tersebut. Kita ni kadang-kadang bila berniaga, bila orang tu minta kurang sikit lah, kita sebut harga RM10, boleh tak nak minta kurang RM8? Oh tak boleh, saya untung pun 20 sen je. Kalau minta RM8, oh makan pokok lah kan. Makan pokok lah, mana boleh 2 sen. Kita kat situ pun dah nak menipu dah. Mana ada untung 20 sen? Kalau ada untung 20 sen, mana nak niaga? Kan, dia kata dia untung 2 sen je, sedangkan untung beringgit-ringgit. Mungkin dia ambil barang tu harga RM3 jadi jual RM10, ya, dia jual RM10. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kat situ kita dah menipu dah. Bila menipu, mana datang keberkatan dari sudut perniagaan kita. Sebab itu Nabi SAW antara akhlaknya, orang miskin pun dapat beli barang Nabi SAW, barang yang diniagakan oleh Nabi SAW, sebab Nabi seorang yang jujur. Itu dah sebut tentang tu. Sebab itulah barang Khadijah ni laku keras lah. Okey, setiba di Mekah, baginda melakukan tawaf di Kaabah dan setelah itu kembali kepada majikannya ataupun tuannya lah, Khadijah ketika itu. Khadijah juga tidak sabar untuk menanti kedatangan Muhammad. Sewaktu Muhammad bertemu Khadijah, Muhammad mengucap terima kasih atas kepercayaan majikannya dan menyerahkan keuntungan serta barang-barang dagangan yang masih berbaki. Ini disebut, ada yang riwayat kata sebut habis, tak ada baki yang dibawa balik. Tanpa disedari, pandangan Khadijah terhadap Muhammad sangatlah tajam dan menyebabkan Nabi ini tersipu-sipu. Di antara akhlak baginda SAW, baginda ni dia akan malu, dia akan tunduk kalau wajahnya dia tenung lama. Itulah diambil kesempatan oleh Anas bin Malik. Bila Anas bin Malik tenung wajah Nabi, Nabi malu, Nabi tunduk. Okay. Ketika itulah Anas bin Malik didapat kira berapa helai uban di rambut dan di janggut Nabi SAW kan. Sebab Nabi ni kalau orang tenung wajahnya, dia akan tunduk, malu. Okay. Tak lama kemudian Muhammad pun minta izin pulang untuk menemui bapa saudaranya Abu Talib. Tidak terelak lagi oleh Khadijah perasaan cinta yang telah subur, malah membungkam dalam hatinya terhadap Muhammad. Pengalaman pahit dalam berkeluarga telah menjadikan Khadijah terjerat untuk memilih calon yang tidak sesuai dengannya. Sebab Khadijah dia pernah berkahwin 2 kali kan. Pertama dengan Abi Hala, yang kedua dengan Atiq bin Atiq bin Ais bin Abdullah Al-Makhzumi. Okey. Kedua-dua orang ni adalah orang bangsawan Quraisy yang sangat terkenal. Jadi perasaan takut dan cemas menghantui Khadijah, terfikir bahawa Muhammad akan menolak cintanya, terus bermain dalam fikirannya. Jarak umur antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah ketika itu dah berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad baru berusia 25 tahun. Kita pun dah bincang itu secara panjang kan. Ada riwayat kata 38, ada riwayat kata 26, ada riwayat kata ni. Dia kata sebaya dengan Nabi SAW, tu tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Okay. Bukan umur tu yang ni, cuma itu yang masyhur.
Jadi buku saya ni masa ada dua penyemak, satu Dr. Dr. Engku dan juga seorang lagi adalah Allahumma salli Ustazah Mazna Daud yang semak buku saya dulu. Dia tanya saya, Ustaz tulis buku ni untuk apa? Saya cakap saya tulis buku ni untuk memberitahu tentang baginda SAW supaya masyarakat kita ni bila tahu tentang Nabi SAW dia terus cinta pada Nabi SAW. Jadi dia kata kalau gitu tak apa, Ustaz ambil pendapat yang masyhur je. Ustaz ambil pendapat yang masyhur. Okey. Allahumma salli. Jadi sebab itu saya ambil pendapat yang masyhur walaupun ada perbahasan banyak. Sengaja saya tak bawa perbahasan tu dalam ni supaya kita bila baca taklah mengganggu kita dengan perbahasan yang banyak. Sebab nombor ni tak penting sebenarnya. Yang penting adalah kisah dan sejarah hidup Nabi SAW. Itu yang paling penting. Oh ya, Rozia Jaafar, betul. Saya yang dapat maklumat tentang barang yang diniagakan oleh Nabi SAW adalah barangan kulit. Barangan kulit. Sebab itu ada juga pendapat tadi yang pakaian dan kapas tu ada banyak. Ada juga pendapat tu. Jadi yang saya dapat rujuk sebelum ni barangan kulit. Barangan kulit. Okey. Okey, insya-Allah tu. Jadi ditambah pula oleh Khadijah apa tanggapan masyarakat sekiranya mengenai hal ini. Maksudnya Khadijah 40, dia 25. Okey kan? Pada suatu hari datanglah Nafisah binti Munayah, sahabat yang rapat kepada Khadijah dan dicurahkan segala isi hatinya kepada Nafisah dan Nafisah pun mengerti serta menawarkan diri untuk menjadi penghubung antara Khadijah dengan Muhammad. Okay, yang kita tahu sebelum ni Maisarah yang datang jumpa pakcik Nabi SAW dan mengkhabarkan kan. Okay, jadi setelah beberapa hari Nafisah datang mengunjungi Muhammad dan menanyakan kepada baginda mengapa baginda suka membujang. Pertanyaan Nafisah membuatkan Nabi SAW menangis kerana teringatkan ibunya. Okay, lalu Muhammad bertanya kepada Nafisah dengan apakah aku dapat beristeri? Kemudian Nafisah menjawab, jika engkau menghendaki, jika anda dikehendaki oleh seorang wanita rupawan, hartawan dan bangsawan, apakah anda sedia menerimanya? Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nafisah, Muhammad terus merasai bahawa yang dimaksudkan Nafisah adalah Khadijah. Nafisah pun minta izin untuk pulang dan meninggalkan Muhammad kebingungan sendiri. Ketika fikirannya telah bercampur aduk, Muhammad pergi ke Kaabah untuk bertawaf. Yang ni kisah tentang dia jumpa seorang tua, tukang tilik kan. Dia kata, wahai Muhammad, anda baru saja melamar Khadijah. Jadi orang tua ni dia macam tahu kan. Jadi Muhammad terkejut mendengar pertanyaan orang tua itu, wanita tua itu. Lalu Muhammad menjawab, tidak. Wanita tua itu berkata, kenapa? Demi Allah, di kalangan Quraisy tidak ada perempuan yang merasa sekufu denganmu, denganmu, walaupun Khadijah sekalipun. Ketika Muhammad SAW pergi meninggalkan wanita itu dengan senyuman, selang beberapa minggu, selang Nafisah bertemu Muhammad, kedua bapa saudaranya Abu Talib dan Hamzah datang ke rumah Khadijah dan Khadijah turut mengundang beberapa orang daripada pihak keluarganya dan akhirnya berlakulah proses risik dan pertunangan. Okay. Jadi kalau kita kata Khadijah meminang Nabi SAW, kalau kita nak ambil istilah tu, iaitu Khadijah menyatakan hasratnya kepada Maisarah dan menyatakan hasratnya kepada Nafisah. Okay. Tapi dalam masalah proses bukanlah Khadijah bawa hantaran pergi jumpa ataupun bawa rombongan pergi jumpa keluarga Nabi SAW. Dia tetap juga keluarga Nabi SAW yang datang kepada keluarga Khadijah untuk membincangkan tentang perkahwinan ni. Jadi itulah kisah, insya-Allah. Nanti kita akan bincang lagi, panjang ni. Siapa wali di kalangan Khadijah, okay. Ni panjang kisahnya. Tengok berapa muka surat ni, tak habis-habis lagi. Okay. Sampailah, okay. Kita akan masuk bab yang ke-6, anak-anak Rasulullah SAW. Okay. Jadi ada beberapa muka surat ni tentang perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah yang menarik untuk kita bincangkan. Dan ada maklumat terkini ataupun yang jarang kita dengar untuk kita bahaskan, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Minta maaf, sekadar itu saja yang dapat kita kongsi pada pagi ni. Ada program lain selepas ni. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, barakallahu fiikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz atas perkongsian ilmu hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat lah daripada kisah Siti Sayyidatina Khadijah ini, Masya Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sikit bahan Ustaz boleh? Boleh, kuliah hari insyaAllah. ini 5.15 petang hari ini kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh, Tahsin Al-Quran, insyaAllah. 8.15 kuliah maghrib bersama dengan Imam Masjid Negara, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim. Dan 9.15 malam kuliah Isyak hari ini bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humaira binti Muhammad Saleh dengan Tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf, insyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis semua, sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Tu'as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qul qali hadza wa astaghfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.